Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada seluruh pelajar-pelajar dan juga guru-guru ya yang mengikuti channel kami Master Kimia SPM. InsyaAllah pada kali ini kita akan menerangkan ya berkaitan dengan satu tajuk. Tajuk ini bab yang ketujuh, silibus baru ya, KSSM tingkatan 4, atau kalau silibus lama KBSM dia merupakan tajuk yang pertama di tingkatan 5 ya. Itu tajuk kadar tindak balas. Okey. Jadi untuk kita menghuraikan tajuk ini dalam video ini, kita menggunakan satu rujukan kita. Rujukan yang kita gunakan nanti ialah ya, modul Master Kimia tingkatan 4 KSSM. Okey. Modul ini boleh didapati daripada kami ya, Master Kimia SPM. Jadi kalau yang sudah membeli modul ini atau ada modul ini, boleh terus ya mengikuti PDP ini melalui modul ini ya, pada tajuk bab yang ke-7 ya, kadar tindak balas KSSM tingkatan 4. Okey, jadi untuk permulaannya, bila kita menyebut tentang ya kadar tindak balas, tajuk ini lebih kepada bagaimana cara kita nak mengukur kadar tindak balas. Ya, tindak balas sebagaimana kita sedia maklum, tindak balas kita sudah belajar ya, pelajar tingkatan 4 semasa awal tahun tingkatan 4 kita sudah belajar apa itu tindak balas. Di mana tindak balas ini ya mengandungi dua perkara penting. Yang pertama, sebelah kiri itu kita panggil bahan tindak balas, kemudian kita ada arrow anak panah, kemudian sebelah kanan itu kita ada hasil tindak balas. Jadi dua perkara ini, dua benda ini benda asas, benda penting bila kita sebut tindak balas. Tindak balas mesti mengandungi bahan tindak balas dan hasil tindak balas. Jadi untuk tajuk ini kita fokus kepada bagaimana cara mengukur ya kadar tindak balas. Jadi tindak balas kita maklum ya ada dua, satu cepat, satu lambat. Atau kadar tindak balas kita kata tinggi atau rendah. Ada tindak balas yang cepat, ada tindak balas yang lambat. Jadi cepat atau lambat tindak balas atau tinggi atau rendah kadar tindak balas ini kita nak ukur dalam tajuk ini. Jadi apakah maksud kadar tindak balas ini sebenarnya? Kadar tindak balas ialah perubahan kuantiti bahan tindak balas atau hasil tindak balas per unit masa. Itu takrifan kadar tindak balas. Okey. Bagaimana cara kita nak ukur? Jadi daripada takrifan ini kita boleh ukur kadar tindak balas ini melalui dua cara. Iaitu yang pertama, kadar tindak balas ialah perubahan kuantiti bahan tindak balas per unit masa. Okey, itu satu cara ya. Yang kedua, kita boleh ukur kadar tindak balas ini melalui perubahan kuantiti hasil tindak balas per unit masa. Kerana kita sebut tadi tindak balas ni ada dua benda, satu bahan tindak balas, satu hasil tindak balas. Maka kadar tindak balas kita boleh ukur dari segi perubahan kuantiti bahan tindak balas per unit masa ataupun perubahan kuantiti hasil tindak balas per unit masa. Itu secara umum. Jadi kalau kita nak hitung nanti, kita nak kira, nak ukur kadar ni ya, kita kena ukur suatu benda yang boleh diukur. Jadi kalau bahan tindak balas ini suatu benda umum. Jadi macam mana caranya? Okey, caranya ialah kadar tindak balas ialah perubahan GSIM. Okey, GSIM ni benda kita boleh ukur ya, per unit masa. Okey, kalau kita kira kadar tindak balas melalui perubahan kuantiti bahan tindak balas. Itu satu cara. Yang kedua, kita ukur dari segi perubahan hasil. Okey, hasil ni apa yang biasa kita boleh ukur? Jawabnya, yang biasa kita boleh ukur ialah isi padu gas. Maka kadar tindak balas ialah perubahan isi padu gas per masa. Jadi ini dua bentuk kadar tindak balas yang biasa ditanya dalam soalan, tapi yang paling kerap ialah ya kita ukur dari segi perubahan isi padu gas per unit masa. Ini yang paling kerap ditanya. Okey. Kemudian ya, bagaimana kita nak hitung kadar tindak balas? Okey, kadar tindak balas dihitung melalui dua cara.
Biasa soalan akan tanya dua cara ini. Yang pertama, kita hitung ya kadar tindak balas purata. Kadar tindak balas purata. Yang kedua, okey, sebelum itu, kadar tindak balas purata macam mana cara kita nak hitung? Okey, kadar tindak balas purata ini kita hitung melalui formula ya kadar tindak balas purata sama dengan jumlah isi padu gas terbebas dalam unit cm3 per jumlah masa dalam saat. Okey. Jumlah isi padu gas, ini yang paling biasa ya, per jumlah masa. Ini cara nak hitung kadar tindak balas purata. Yang kedua, kadar tindak balas pada masa tertentu. Okey, pada masa tertentu ini dalam soalan akan ditanya masa ke berapa. Contohnya saat ke-30, saat ke-60, saat ke-90. Contoh ya. Jadi untuk kita kira kadar tindak balas pada masa tertentu, maka kita kena lukis ya tangent, maka kadar tindak balas pada masa tertentu ialah kecerunan tangent. Ya. Jadi kecerunan ni rumus yang biasa kita guna juga dalam matematik ya. Jadi kadar tindak balas pada masa tertentu sama dengan V2 tolak V1 per T2 tolak T1. V merujuk kepada paksi Y ya, isi padu. T merujuk kepada paksi X iaitu masa. Kerana graf kita ialah graf isi padu lawan masa. Okey, kalau pelajar masih belum faham, insya-Allah kita akan huraikan lagi sekejap lagi insya-Allah. Okey, kita tengok contoh yang pertama tadi, cara menghitung kadar tindak balas purata. Okey. Kadar tindak balas purata kita boleh hitung melalui sama ada data daripada jadual ataupun daripada graf. Jadi contoh sini kita ambil daripada graf. Okey. Graf isi padu gas melawan dengan masa. Okey, graf ini kita lukis berdasarkan latihan kita dalam modul Master Kimia SPM KS SFT 4 ya. Okey. Jadi data-data ni kita ambil daripada sana. Okey, nanti bila kita lukis, kita akan dapat grafnya macam ni. Okey. Ini grafnya, bentuk graf ya. Jadi maklumat ini, bacaan ini ya, sepadu ini kita ambil daripada buku Master Kimia ya, KS 4. Ini contoh saja. Okey, untuk kita hitung ya kadar tindak balas purata, maka kita tahu tadi ya kadar tindak balas purata ialah jumlah isi padu gas. Daripada graf kita dapati jumlah isi padu gas terbaik ialah 67 cm3 bahagi dengan per dengan jumlah masa. Okey, jumlah masa kita di sini, tengok ya, itu isi padu kita 67. Jumlah masa kita di sini ialah tengok tu ya, pada 150 saat. Okey, masa yang kita ambil di sini ialah masa apabila tindak balas telah selesai. Walaupun eksperimen ini dijalankan sehingga 180 saat, tapi ya pada 150 saat tindak balas telah selesai. Masa yang kita ambil di sini ialah masa, jumlah masa untuk tindak balas selesai. Ya, itu 150. Jadi kita bahagikan, kita akan dapat jawapan nanti dalam ya 0.447 cm3 per saat. Ini cara nak kira kadar tindak balas purata. Baik. Kemudian kita tengok cara menghitung kadar tindak balas pada masa tertentu. Okey, graf yang sama. Okey, graf daripada soalan yang sama tadi kita ambil ya, sepadu gas lawan masa. Okey, graf yang sama juga. Kali ini ya soalannya kita nak kira ya kadar tindak balas ya pada saat ke-60. Pada masa tertentu di sini ialah pada saat ke-60. Okey, maka mana cara kita nak hitung kadar tindak balas pada saat ke-60? Pelajar perhatikan ya, graf kita lukis satu garis daripada saat ke-60 ke graf kita. Okey, garis putus-putus ya. Kemudian kita lukislah tangent. Tangent ni ialah garis lurus yang kena pada satu titik. Kena pada titik mana? Titik 60 saat itu pada graf. Okey. Kemudian kita bentukkan segitiga. Tujuannya apa? Tujuannya kita nak cari kecerunan. Ya. Maka kita kiralah kecerunannya
kita ambil bacaannya. Keceronan nanti kita akan dapati sepadu bahagi dengan masa. Okey, sepadu paksi Y, masa paksi X. Okey, macam mana kita nak dapat nilai sepadu ni? Okey, kita bawa ke paksi sepadu, kita baca di situ. Okey, contohnya V2. Kemudian yang bawahnya V1. Jadi pelajar lukis graf ni, pada kita graf nanti dia nampak berapa nilai V2, V1. Kat sini kita tunjuk contoh saja. Okey, kemudian kita baca pula untuk masa, ya, T2 dan T1. Jadi untuk kita kira kadar tindak balas pada saat ke-60, kita kira keceronan dia ialah V2 tolak V1 bagi T2 tolak T1 cm3 per saat. Okey, so nilai ni pelajar kena cari dalam graf. Maknanya graf kena lukis dulu, tangent kena lukis dulu. Yang ini kita tunjuk contoh saja. Jadi kita tak boleh baca secara tepat sebab kita tidak lukis pada kertas graf. Okey, itu caranya, ya. Okey, kemudian, ya, bagaimana cara kita menentukan lengkung graf kadar tindak balas? Okey, jadi ini penting kerana selalu keluar dalam soalan SPM, soalan-soalan perasaan, ya, pelajar-pelajar sering keliru. Okey, cuba kita tengok betul-betul macam mana cara dia. Ya, benda ni tidak susah, ya. Okey, contohlah, ya, kita nak bentuk graf ini ditentukan oleh dua lengkung graf kita ni ditentukan oleh dua faktor. Kenapa dua faktor? Sebab graf kita ni ialah isi padu lawan masa. Bermakna bentuk graf kita tu yang pertama ditentukan oleh, ya, isi padu paksi Y, ya. Jadi isi padu yang pertama paksi Y. Isi padu ni bagaimana kita tentukan? Isi padu gas ni biasanya kita tentukan melalui bilangan mol. Okey, bilangan mol gas. Tapi biasanya kita kira bilangan mol asid sebab maklumat dia beri untuk asid. Maka kita guna formula MV per 1000. Okey. Kemudian untuk faktor kedua, faktor pada paksi X merujuk kepada masa, cepat atau lambat tindak balas. Maka cepat atau lambat tindak balas ini bergantung kepada faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas. Okey, dalam tajuk ni kita akan belajar 4 faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas, iaitu KSSM. K kepekatan, S suhu, size, S suhu, ya, dan M mangkin. KSSM untuk pelajar ingat. Okey, jadi macam mana cara nanti? Cuba kita perhati contoh, ya. Okey, di sini kita ada contoh pertama, ya. Okey, kita ada dua set eksperimen. Yang pertama, set 1 tindak balas antara 50 cm3 HCl 1.0 mol per cm3 dengan serbuk zinc berlebihan. Set 2 tindak balas antara 50 cm3 HCl 1.0 mol per cm3 dengan ketulan zinc berlebihan. Okey, di sini perbezaannya apa? Maka perbezaannya set 1 menggunakan serbuk, set 2 menggunakan ketulan. Faktornya apa? Faktor size. Okey, maka pelajar sedia maklum, kita semua sudah tahu. Bila saiz yang kecil, maka tindak balasnya lebih cepat. Okey, kadar tindak balas lebih tinggi. Tindak balas lebih cepat. Okey, jadi kita lukis graf isi padu lawan masa. Okey, daripada set 1 dan set 2, maka serbuk zinc tindak balasnya cepat. Bila cepat, maka 1 akan habis dahulu, selesai dahulu. 2 akan selesainya kemudian. Tengok, ya. Saya ulang balik. 1 akan habis dulu, 2 akan habis kemudian. Sebab 1 lebih cepat tindak balasnya. Okey, itu dari segi masa. Dari segi isi padu terbebas. Okey, isi padu terbebas bergantung kepada mol. Okey, so kita kena kira mol. Mol HCl di sini ialah 0.05 set 1. Set 2 mol HCl 0.05. Bermakna molnya sama. Bila molnya sama, bermakna isi padu gas terbebasnya sama. Okey, isi padu gas terbebasnya sama. 1 dan 2 tu sama. Okey, bagaimana cara kita nak lukis lengkung? Okey, set 1 dan set 2, set 1 lebih cepat. Okey, kita sambungkan titik-titik ni. Sambungkan. Okey. Kemudian kita lukis graf. Yang penting set 1 mesti di atas sebab dia cepat. Okey, set 2 sambungkan 2 dan 2. Kita bentukkan graf ni. Okey, nampak? Maka di hujungnya dia akan bersatu bersama, ya. Kerana apa? Kerana isi padu gas terbebas adalah sama. Baik. Okey.
Kita tengok pula contoh yang kedua. Okey, contoh yang kedua, set 1 tindak balik antara 20 cm3 HCl 2.0 mol per cm3 dengan serbuk zinc berlebihan. Yang kedua, ya, tindak balik antara 50 cm3 HCl 1.0 mol per cm3 dengan serbuk zinc berlebihan. Apa beza 1 dan 2? Bezanya 1 2.0 mol per cm3, ya. Set 2 1.0 mol per cm3. Maknanya perbezaan dari segi kepekatan. Ya, isi padu kita tak ambil kira. Sebab ya, isi padu tidak mempengaruhi kadar tindak balas. Kadar tindak balas hanya dipengaruhi oleh 4 faktor: K, kepekatan; S, saiz; S, suhu; dan M, mangkin. Ingat tu ya. Okey, kita bina graf isi padu lawan masa. Okey, 1 dan 2, siapakah yang cepat tindak balasnya? Maka 1 lebih cepat, maka 1 akan tamat awal, 2 akan tamat kemudian. Okey, itu dari segi masa. Dari segi isi padu gas, kita kena kira mol. Okey, mol HCl set 1 0.04, mol HCl set 2 0.05. Maknanya ya, isi padu HCl, isi padu gas set 2 lebih tinggi. Okey, 2 atas, 1 lebih rendah sebab 0.04, 1 di bawah. Okey, kita sambungkan titik-titik garisan ni. Okey, 1 dan 1 sambung, kita pun lukis lengkungnya. Okey, 2 dan 2 kita sambung. Ingat ya, 1 mesti berada di atas grafnya sebab 1 lebih pekat, lebih cepat nak balasnya. Okey, 2 di bawah. Okey, tapi isi padu gas 2 lebih tinggi sebab mol 2 itu 0.05. Boleh ya? Okey, kita tengok pula contoh yang ketiga. Okey, set 1 dan set 2. Okey, apa perbezaan antara set 1 dan set 2? Perbezaannya ialah set 1 menggunakan asid hidroklorik, set 2 menggunakan asid sulfurik, yang lain sama. Okey, di sini apa faktornya? Okey, faktor di sini ialah kepekatan ion hidrogen. Ya, kenapa? Sebab HCl asid monoprotik, H2SO4 asid diprotik. Okey, so set 1 dan set 2, siapa yang akan ya tamat dulu? Maka tindak balas siapa cepat? Maka tindak balas cepat ya tindak balas set 2. Okey, set 2 dulu, set 1 kemudian. Okey, dari segi sepadu gas, kita kena kira mol. Kita kira mol set 1 0.05, kita kira mol set 2 0.05, sama. Okey, tapi kena ingat ya, walaupun sama tapi sepadu gas tak sama sebab asid sulfurik ialah asid diprotik. Dia mempunyai bilangan mol H2 2 kali ganda, maka gas terbebas juga 2 kali ganda. Maknanya set 2 atas, set 1 bawah. Okey, 2 kali ganda. Set 2 2 kali ganda set 1. Okey, kita sambungkan titiknya. Okey, kita lukis grafnya. Sambungkan titiknya, lukis grafnya. Okey, inilah contoh ya, lukisan untuk contoh yang ketiga. Baik, jadi insyaAllah harapan saya supaya pelajar dapat memahami untuk melukis graf ini ya. Dan insyaAllah banyak lagi yang anda perlu ketahui dalam tajuk ini. Dan ya, nantikan video seterusnya daripada Master Kimia SPM. Selamat mencuba ya, selamat menjawab. Terima kasih.